Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Muhammad Iqmal. Hari ini grup saya akan membincangkan satu topik yang bertajuk Al-Quran sebagai asas penentuan hukum. Okey, kita pun tahu untuk menetapkan suatu hukum, kita mestilah merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu adalah asasnya. Maka grup saya yang lain akan membincangkan secara lebih teliti tentang tajuk ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan menyambung presentation kepada saya iaitu hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran mengandungi segala hukum dan peraturan yang membawa manusia ke jalan yang benar. Oleh itu, kandungan Al-Quran terdapat tiga jenis bahagian utama yang menjelaskan tentang hukum-hukum Al-Quran. Menurut Dr. Abdul Latif, tiga kandungan Al-Quran ini ialah hukum yang berkaitan dengan akidah, amali dan akhlak. Baiklah, kita pergi kepada poin yang pertama iaitu hukum akidah. Akidah ialah perkataan yang berasal daripada aqadah yang bermaksud ikatan atau simpulan. Dalam Al-Quran, perkataan aqadah ini telah menjadi perkataan untuk menceritakan tentang perkara yang berkaitan dengan akidah. Perkara akidah kita dapat ketahui seperti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Lebih mudah kita fahami ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Baiklah, kita pergi pada contoh kepada hukum-hukum akidah. Hukum akidah ialah beriman kepada Allah. Contoh bagi beriman kepada Allah ialah dalil dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup, yang kekal mentakbir sekalian makhluk selama-lamanya, yang tidak mengantuk, yang usah pun tidur. Ini adalah bukti di dalam Al-Quran tentang hukum berkaitan akidah. Seterusnya, hukum amali. Hukum amali ialah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada dari segi ucapan, perbuatan, akad atau sebagainya. Hukum ini berkaitan dengan amalan, ibadat dan dibahaskan oleh ulama dan menghasilkan hukum fiqh. Hukum yang berkaitan dengan amali ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu hukum ibadat dan muamalat. Baiklah, kita pergi kepada hukum ibadat dulu. Hukum ibadat ialah hukum syarak yang terbaik untuk menunjukkan tanda pengabdian diri kita kepada Allah. Ibadat dalam bahasa mudah adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan Allah sahaja, antara kita dengan Tuhan kita. Baiklah, menurut ulama Al-Bukhari, dalil-dalil yang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadat ini telah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak lebih kurang 140 ayat menurut Al-Bukhari. Baiklah, kita pergi kepada contoh. Contoh ialah kewajipan solat. Dalil bagi kewajipan solat yang terdapat dalam Al-Quran ialah seperti fa'idha atmamtum fa'aqimus solat. Maka dirikanlah solat dengan sempurna sebagaimana biasa. Inilah dalil bagi hukum yang terdapat dalam Al-Quran tentang ibadat. Yang kedua pula ialah muamalat. Dari muamalat ini, muamalat ialah perbuatan di antara manusia dengan manusia yang lain. Itu muamalat. Daripada muamalat ini, maka terhasillah hukum syariah yang lain, iaitu munakahat dan jinayat. Munakahat ialah perbuatan yang berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan. Dia permulaan bagi munakahat perkara ini adalah terbentuk daripada perkahwinan, dan terhasillah keluarga yang besar. Daripada munakahat ini terhasillah seperti akad perkahwinan, nafkah, iddah dan sebagainya. Yang kedua pula ialah tentang jinayah. Jinayah ialah hukum menjelaskan tentang denda atau hukuman yang diberikan ke atas pesalah. Hukum jinayah dalam Islam terbahagi kepada tiga, iaitu qisas, hudud dan tazkir dan ta'zir. Dari ini kita boleh tahu hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran ini terdapat jenayah dan muamalah yang terhasil daripada jenayah dan munakahat. Yang terakhir sekali ialah hukum tentang hukum akhlak. Hukum akhlak ialah hukum yang menjelaskan tentang tata cara dan kelakuan supaya kita bersifat mulia dengan menyemai sifat murni dan menjauhkan diri dari segala sifat keji. Dalam erti kata lain,
adab ia berkaitan dengan adab sesama manusia dan masyarakat. Menurut Dr. Abdul Razak, tidaklah kebaikan yang datang atau didapatkan di dunia ini dan di akhirat kecuali dengan berakhlak dengan akhlak yang baik, dan tidaklah keburukan ditolak kecuali dengan cara berakhlak yang baik. Baik, bukti hukum, terdapat hukum akhlak dalam Al-Quran ialah seperti dalil dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka ala hulqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah pengambilan hukum daripada Al-Quran lah kan. Okey, kaedah pengambilan hukum ni cara-cara kita nak dapatkan hukum daripada ayat-ayat Al-Quran tu. Okey, kaedah pengambilan hukum ni dia ada dalam dua bentuk lah. Satu bahasa, satu lagi nasah mansuh. Okey, saya akan terangkan bahasa. Bahasa ni dia ada dalam tiga lafaz. Dia ada khas, lafaz am dengan lafaz al-mushtarak. Okey, untuk lafaz khas ni bermaksud lafaz yang menunjukkan makna tunggal lah, makna tunggal, makna mufrad. Okey, dan lafaz khas ni dia ada empat pula bentuk dah tu, iaitu al-mutlaq, al-muqayyad, al-am dengan an-nahyu. Okey, al-mutlaq ni dia suatu yang menunjukkan makna tidak terbatas. Seperti contoh dia lelaki. Tapi bagi muqayyad pula dia sesuatu yang tu juga, tetapi diikatkan dengan sesuatu lah. Seperti lelaki muslim macam tu. Tu lafaz mutlaq dan lafaz muqayyad lah. Saya terang simple lah. Faham kan? Okey, lepas tu lafaz yang ketiga al-am. Al-am ni satu perintah, satu arahan daripada seseorang itu kepada orang di bawahnya, tapi dalam konteks ni daripada Allah kan, arahan daripada Allah menerusi ayat Al-Qurannya. Okay, lafaz al-am ni dia ada banyak bentuk-bentuk lafaz dia, sirah dia, tapi saya akan beri contoh dua, iaitu sirah fi'il amma, iaitu if'al, yang seperti tahu macam if'al ni macam izhab, macam tu lah, macam lafaz amrah, perintah, arahan. Satu lagi fi'il mudhari' disertakan dengan lamul amri. Okey, yang keempat lafaz an-nahyu, iaitu larangan Allah lah, yang lebih betul larangan daripada Allah kepada hamba-hamba dia, kepada kita. Okey, lafaz sama juga dengan lafaz al-am. Nahyu pun ada sirah-sirah dia. Satu lafaz an-nahiyah dan fi'il mudhari'. Lagi satu lafaz di mana ayat tu menunjukkan maksud tegahan lah, macam la taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Okey, itu lafaz khas. Okey, baiklah, kita teruskan dengan lafaz al-am. Okey, lafaz al-am ni merupakan satu lafaz yang menunjukkan maksud yang banyak dan tidak terbatas. Serta ia juga meliputi semua makna-makna yang bersesuaian dengannya. Contoh untuk lafaz al-am ini boleh kita katakan daripada firman Allah SWT, iaitu dalam surah Al-As ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal insana lafi khusr. Okey, lafaz al-insan itu merupakan satu lafaz al-am kerana ia menyeluruh terhadap semua umat manusia. Okey, baiklah, kita teruskan dengan bentuk-bentuk lafaz al-am. Okey, bentuk yang pertama ialah bentuk jamak kulli. Okey, maknanya dalam ayatnya ada lafaz-lafaz yang membawa tujuan umum terhadap perkara yang disandarkan. Contoh ayatnya dalam surah As-Sur ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kullu mri'in bima kasaba rahin. Okey, lafaz kullu tu membawa tujuan yang umum. Okey, seterusnya jamak al-mu'arraf dengan alif lam dan tujuan istiqra'. Okey, contoh untuk lafaz ini ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ia merupakan ayat 228 daripada surah Al-Baqarah. Okey, lafaz wal mutallaqah tu
merupakan satu lafaz jamak yang menunjukkan umum. Dan dimakrifahkan dengan alif lam isti'raqah, di mana ia bermaksud umum kat situ. Seterusnya yang ketiga, lafaz-lafaz al-am dalam bentuk isim-isim mausul. Macam allazi, allazina, allati, ma. Okey, contoh ayat Qurannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yarmunal muhsanat. Ianya adalah daripada surah An-Nur ayat yang kedua. Okey, lafaz allazi itu merupakan salah satu daripada isim-isim mausul. Seterusnya yang ketiga adalah dalam bentuk lafaz isim istifham. Maknanya daripada ma, man, mata, aina. Okey. Contoh ayat Qurannya ialah man dalladhi yuqridullah. Siapakah orang yang mahu memberi pinjaman kepada Allah? Okey. Maknanya dalam ayat Quran ni ia umum sebab ada lafaz istifham, lafaz pertanyaan, iaitu man. Okey, dia tak menunjukkan kepada sesiapa yang khusus. Okey, seterusnya lafaz yang kelima, iaitu lafaz mufrad al-mu'arraf dengan alif lam bertujuan istighraq. Okey. Contoh ayat Qurannya ialah wa ahallallahu al-bai'u wa harrama riba. Okey. Perkataan bai'u dengan riba itu merupakan lafaz-lafaz daripada lafaz yang umum sebab ia adalah mufrad yang dimakrifahkan dengan al-istighraqah. Okey. Dan ada dua lagi yang terakhir, iaitu mufrad al-mu'arraf dengan idafat dan juga an-nakirah dengan tujuan an-nahyu, nafi ataupun syarat. Okey, dua itu saya tidak jelaskan dengan detail lah. Boleh rujuk dalam buku. Muka surat 258. Okey, kalau tadi kita dah tahu yang lafaz al-am ni mempunyai 8 bentuk. Sekarang ni saya nak jelaskan pula 3 jenis lafaz-lafaz al-am ni. Lafaz al-am yang pertama ialah lafaz al-am yang bermaksud umum secara qat'i. Maksudnya kat sini, lafaz ini mempunyai tanda yang menafikan atau menghalang berlakunya pengkhususan terhadap ayat-ayat ni. Ataupun lafaz-lafaz ni telah disertai dengan qarinah yang menunjukkan tidak mungkin berlaku pengkhususan. Contoh untuk lafaz al-am yang bermaksud umum secara qat'i ini ada dalam firman Allah SWT dalam surah Hud ayat yang ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Okey, yang maksud dan tiadalah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jugalah yang menanggung rezekinya. Makna kat sini ayat ni telah jelaskan yang sunnah Allah itu tidak mungkin menerima perubahan. Sebab ia tidak menerima tahsis, tidak akan berubah berdasarkan qarinah panca indera. Maknanya maksud ayat ini akan berkekalan sampai bila-bila. Tidak akan berlaku pengkhususan. Okey, yang kedua pula adalah dalam bentuk lafaz al-am bermaksud khusus secara qat'i. Maksudnya lafaz ini disertai oleh qarinah ataupun dalil yang menghapuskan keumumannya. Maknanya dalam ayat tu ada lafaz yang umum tapi juga disertai oleh qarinah yang hapuskan keumuman lafaz itu. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Makna dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu Kaabah, iaitu kepada sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya.
Umum kat sini ialah Allah wajibkan semua manusia untuk mengerjakan haji. Tapi ada qarinah, iaitu terhadap mereka yang mampu ataupun cukup syarat untuk menunaikan haji. Itu adalah contoh untuk lafaz yang bermaksud khusus secara qat'i. Seterusnya yang ketiga iaitu lafaz al-am bermaksud al-mutlaq. Ia merupakan jenis al-am yang menerima pengkhususan. Erti kata lain, lafaz al-am yang mutlak ini tidak disertai qarinah yang menghalangnya daripada memerlukan pengtahsisan. Okey. Makna kat sini lafaz al-am mutlak ni dia tak ada tanda ataupun qarinah yang nafikan dia ni adalah umum, dan juga tak ada apa-apa yang katakan dia ni khusus. Contoh ayat Qurannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat ke 228. Okey, lafaz al-mutallaqah tu iaitu wanita-wanita yang diceraikan tu, isteri-isteri yang diceraikan tu, tidak ada qarinah yang khususkan isteri yang mana satu, dan juga tidak ada qarinah yang mengumumkan. Lafaz begini zahirnya menunjukkan umum lah, dan tunjukkan semua orang, hinggalah ada dalil yang khususkannya. Okey. Tapi untuk yang ni yang lafaz al-amal mutlak ni memang agak kita macam pening sikit kan. So benda ni pun jadi skop pertama terhadap ulama' berselisih lah apa maksud sebenar dia. Okey, itu saja tentang lafaz al-am. Okey, yang terakhir lafaz al-mushtarak. Lafaz al-mushtarak ni dia satu lafaz yang tertentu yang telah ditetapkan. Untuk lafaz tu dia ada dua makna atau lebih lah, ataupun dia ada dua erti yang berbeza atau lebih. Okey, contoh lafaz al-mushtarak ni seperti dalam surah Al-Baqarah yang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Lafaz al-quru dia ada dua makna, iaitu haid dan juga suci. Satu lafaz tu dia ada dua makna. Okey, faktornya adanya lafaz mustarak ni antaranya sebab kabilah bangsa Arab berselisih pendapat dalam menentukan makna untuk setiap lafaz-lafaznya. Dan kadang-kadang ada juga jadi macam perbezaan satu makna tu dia berbeza makna dari sudut lafaz dan istilah dia, dari sudut bahasa dan istilah dia. Satu lafaz tapi dua makna berbeza dari sudut tu. Itu antara faktor-faktor dia lah. Okey, itu saja untuk lafaz mustarak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita sentuh pula bab nasar dan mansuh, di mana dalam Islam ni terdapat pelbagai cabang-cabang ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu mahkam, ilmu mutasyabih dan berbagai lagi. Dan terdapat satu cabang ilmu di mana nasakh dan mansuh ni yang merupakan satu kaedah di mana untuk menyelesaikan pencanggahan yang berlaku di antara dalil-dalil yang terdapat di dalamnya. Okey. Seperti kita ketahui yang di mana penting untuk kita dalami atau kaji tentang ilmu nasakh dan mansuh ni, kerana kita dapat mengetahui ayat-ayat yang telah dimansuhkan bagi mengelakkan kekeliruan atau pencanggahan dalam mengeluarkan satu hukum. Okey, kita pergi pula kepada maksud nasakh. Okay, maksud nasakh ialah dari segi bahasa ialah sesuatu yang menghilangkan, mengangkat, mengubah atau memindahkan. Dari segi istilah pula, nasakh bermaksud mengangkat hukum syarak dengan dalil syarak yang diturunkan terkemudian. Okey, dalil yang terkemudian itu dinamakan sebagai nasikh. Nasikh yang terdahulu itulah ialah mansuh. Oleh demikian, maksud nasikh ini dalam istilah mempunyai beberapa pengertian. Okey, dan tafsiran yang paling tepat ialah mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i. Okey, mansuh pula dia bermaksud yang dihapuskan, diubah serta diganti, iaitu hukum dalil syarak atau lafaz yang digantikan atau dihapuskan. Okey, kita pergi pula kepada okey, kemudian kita sentuh pula bentuk nasakh dalam Al-Quran. Okey, dia ada tiga. Pertama, nasakh bacaan dan hukum.
Maksudnya terdapat ayat di dalam Al-Quran yang mengandungi hukum syarak tetapi telah dinasahkan dan ayat tersebut tidak lagi terdapat di dalam Al-Quran. Seperti misal bagi nasah ini seperti tentang berkenaan kadar bilangan susuan yang cukup untuk menjadikan seseorang itu sebagai mahram dalam hadis riwayat Muslim lah. Okay, yang kedua nasah hukum saja. Maksudnya hukum saja yang telah yang dinasahkan, akan tetapi ayat Quran tersebut masih tetap kekal dalam kitab. Seperti misal bagi ayat ini adalah tentang kematian isteri, kematian hukum iddah wanita bagi kematian suami. Pada mulanya selama setahun, kemudian telah dinasahkan menjadi 4 bulan 10 hari dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Kemudian yang ketiga nasah dengan bacaan saja, di mana ayat Al-Quran yang telah dinasahkan tetapi hukumnya tetap kekal. Okey, dalam hadis ni yang maksudnya maksudnya hadis ni orang tua lelaki yang berzina dan orang tua lelaki dan orang tua perempuan yang berzina, maka rejamlah keduanya sebagai sesaan kan. Tapi hukuman rejam yang disebut dalam hadis atas tidak didapati ayatnya di dalam Al-Quran kerana ayat tersebut telah dimansuhkan. Tapi menurut sebagian ulama, jenis nasah ini tidak dapat diterima kerana hadis ini merupakan hadis ahad. Okey, terdapat pula 4 pembahagian nasah mansuh. Pertama, nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Di mana nasah Al-Quran dengan Al-Quran ni contoh dia nasah tentang kewujudan nasah ni tentang iddah isteri yang kematian suami pada mulanya setahun, kemudian dinasahkan menjadi 4 bulan 10 hari dalam surah Al-Baqarah. Kedua, dinasahkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Okey, dalam bahagian ini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh, setuju, ada yang mengatakan tidak. Okey, contoh, kita pergi kepada contoh Contoh nasah ni di mana pada mulanya Allah SWT berfirman, diwajibkan atas kamu. Allah SWT berfirman, maksudnya mewajibkan wasiat itu sendiri. Kemudian ayat tersebut telah dinasahkan dengan hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, la wasiatan liwaris. Maksudnya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kemudian nasah yang ketiga ialah nasah sunnah dengan Al-Quran. Nasah ini terdapat dalil di mana penukaran kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Okey, yang keempat pula nasah sunnah dengan sunnah, di mana nasah ini pernah berlaku di zaman Rasulullah. Pada mulanya Rasulullah melarang untuk menziarahi kubur. Kemudian kemudian dinasahkan tegahan tersebut kerana terdapat hadis di mana maksudnya aku dahulu melarang kalian dari menziarahi kubur, maka sekarang kamu ziarahilah kubur. Itu saja.